Biografi Dr. Zakir Naik. Nama penuhnya ialah Zakir Abdul Karim Naik. Beliau lahir pada 18 Oktober 1965 di Mumbai, India dan berumur 55 tahun pada tahun 2020. Dr. Zakir merupakan seorang doktor perubatan yang memperoleh ijazah Bachelor of Medicine and Surgery (MBBS) dari Mumbai. Pada tahun 1991, beliau mula bekerja dalam bidang dakwah dan mengasaskan Islamic Research Foundation. Semenjak itu, Dr. Zakir telah mengadakan sesi ceramah ke merata pelosok dunia. Antaranya ialah Amerika Syarikat, Arab Saudi, Afrika Selatan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand dan banyak lagi. Dr. Zakir berdakwah mengenai Islam dan perbandingan tentang agama di seluruh dunia. Beliau juga merupakan seorang penulis buku mengenai Islam dan perbandingannya dengan agama lain. Antara karya beliau ialah Similarities Between Islam and Christianity. Antara kelebihan Dr. Zakir ialah beliau memiliki ingatan yang sangat kuat tentang Al-Quran dan hadis Bukhari Muslim. Beliau juga menghafal kitab-kitab agama lain seperti Kitab Injil, Veda, Tripitaka, Bhagavad Gita dan Bible sebagai ilmu pengetahuan beliau. Antara pencapaian terbesar Dr. Zakir ialah pada tahun 2013 yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah telah menyampaikan anugerah Tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan kepada Dr. Zakir Naik. Seterusnya ialah perjuangan Dr. Zakir Naik. Okey, perjuangan beliau yang sangat dikenali oleh semua masyarakat, terutamanya masyarakat Islam, ialah beliau sangat lantang dalam isu perbandingan agama. Jasa beliau sangat besar kepada dunia dakwah kerana beliau menggunakan kemahiran ilmu perbandingan agama yang ada pada diri beliau melalui pendekatan dakwah di atas pentas dialog antara agama. Beliau telah berjaya membuktikan kebenaran Islam melalui hujah-hujah yang bernas, yang nyata dan yang jelas dengan merujuk kepada Al-Quran, hadis dan juga para ulama'. Pada tahun 2006, Dr. Zakir Naik telah mengadakan sebuah dialog antara agama dengan Sri Ravi Shankar mengenai konsep Tuhan dalam Islam dan Hinduism. Tujuan beliau ialah untuk memberikan kesefahaman antara dua agama yang besar di India, iaitu agama Islam dan agama Hindu. Di samping mengeluarkan kesamaan antara Islam dan Hinduism. Sebagai contoh, bagaimana berhala dilarang oleh kedua-dua agama. Seterusnya ialah perjuangan Dr. Zakir Naik yang memperbetulkan salah tanggapan non-Muslim terhadap Islam. Beliau bukan sahaja menjelaskan kepada umum bagaimana berlakunya salah faham terhadap Islam, malah telah memperbetulkan kembali tanggapan salah non-Muslim terhadap Islam. Kadang-kala disebabkan penjelasan dan dakwah beliau, akan ada para penonton yang melafazkan syahadah semasa ceramah beliau disebabkan oleh dakwah yang beliau sampaikan. Kita sebagai umat Islam tidak boleh mengkritik dan menjauhi orang bukan Islam yang tidak mempercayai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan agama Islam. Sebaliknya, kita perlu memberikan penjelasan yang tepat yang akhirnya boleh mengubahkan salah faham itu. Sumbangan Dr. Zakir Naik. Yang pertama, Dr. Zakir Naik telah mengadakan banyak debat dan ceramah di seluruh dunia dan kerap mengadakan di Mumbai, India. Pada tahun 2004, beliau mengunjungi Selandia Baru dan kemudian ke ibu kota Australia atas undangan Islamic Information and Services Network of Australasia. Pada tahun 2006, Dr. Zakir Naik mengadakan sebuah dialog antara agama dengan Sri Ravi Shankar mengenai konsep Tuhan dalam Islam dan Hindu. Tujuannya ialah memberi kesefahaman antara dua agama besar di India. Di samping itu, beliau juga mengeluarkan kesamaan antara Islam dan Hindu. Sebagai contoh, bagaimana berhala dilarang. Pada tahun 2007, sejak tahun ini, beliau memimpin persidangan damai 10 hari di Somaya Ground, Sion dan Mumbai pada setiap tahun. Turut dihadiri cendekiawan-cendekiawan termasuk politikus Malaysia iaitu Anwar Ibrahim pada tahun 2008. Pada tahun 2007 juga, Islamic Research Foundation IRF mengadakan persidangan dan pameran Islam antarabangsa selama 10 hari bertemakan persidangan damai di Somaya Ground di Mumbai. Inilah isu semasa mengenai Dr. Zakir Naik. Larangan menyampaikan ceramah di seluruh negara. Pada Ahad 20 Jun 2019, Dr. Zakir Naik telah dilarang untuk memberi sebarang penceramahan di dalam dan di luar negara. Hal ini dinyatakan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir berkata penceramah itu telah melalui batas apabila menyentuh mengenai
kaum Cina dan India di dalam dua ceramahnya. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai bilang bangsa. Namun begitu, di dalam ceramahnya ini telah membangkitkan sentimen keperkawaman. Seterusnya ialah Dr. Zakir Naik juga telah diboikot di India. Menerusi akhbar India, The Queen mewartakan pendakwa ini telah meracun serta membawa propaganda yang tidak baik dalam India. Bukan itu sahaja, beliau juga telah dinyatakan menyumbang kepada aktiviti pengganasan yang melibatkan sentimen peperangan terhadap orang bukan Islam. Dalam akhbar itu juga dinyatakan Dr. Zakir Naik telah membeli aset di bawah nama dan aktiviti jenayah beliau. Berdasarkan dua akhbar sebentar tadi, kita dapat lihat pelbagai tentangan telah diunsurkan kepada Dr. Zakir Naik. Namun begitu, beliau tidak pernah menyerah dalam menyampaikan dakwah beliau. Puasa yang seterusnya iaitu Dr. Zakir Naik Permata Dunia. Kenapa Dr. Zakir Naik dikenali sebagai Permata Dunia? Sebab pertama ialah bijak dalam berkata-kata. Nama Dr. Zakir Naik bukan asing kepada umat Islam yang cintakan agamanya. Hanya mereka yang menjadi alat kepada musuh Islam dan mempunyai penyakit dalam hati benci terhadap insan yang banyak menyebarkan dakwah Islam ini. Beliau telah berjaya membuktikan kebenaran Islam melalui hujah-hujahnya bernas, nyata dan jelas. Lalu, jika sekiranya mempunyai hujah, maka berhujahlah untuk membuktikan kebenaran. Sesiapa pun boleh menuduh dan melemparkan segala macam kekotoran pada beliau. Namun dengan bukti dan ketokohan sepanjang beliau berdakwah, itu sudah cukup menunjukkan kredibiliti beliau sebagai seorang yang cukup berwibawa dan jujur dalam berdakwah. Seterusnya iaitu poin seterusnya iaitu mempertahankan agama Islam. Dan juga poin yang terakhir, beliau bukan sahaja memperbetulkan tanggapan terhadap Islam, malah beliau juga turut memperbetulkan akidah umat Islam yang hanyut akibat cengkaman pembaratan dan kristianisasi dan berleluasa di dunia sekarang. Itulah sifat pendakwah yang jujur dan hakiki. Hal ini dapat membantu agama Islam dapat disebarkan dengan cara yang lebih meluas. Nilai murni. Yang pertama, bukti dan ketokohan sepanjang beliau berdakwah itu sudah cukup menunjukkan kredibiliti beliau sebagai seorang yang cukup berwibawa dan jujur dalam dakwahnya. Beliau telah berjaya membuktikan kebenaran Islam melalui hujah-hujah yang bernas, nyata dan jelas. Yang kedua, beliau bukan sahaja menjelaskan kepada umum bagaimana berlakunya salah faham terhadap Islam, malah memperbetulkan kembali tanggapan salah non-Muslim terhadap Islam. Yang ketiga, bukan sahaja beliau memperbetulkan tanggapan terhadap Islam, malah beliau juga turut memperbetulkan akidah umat Islam yang hanyut akibat cengkaman pembaratan dan kristianisasi yang berleluasa di dunia sekarang. Yang terakhir, kesungguhan dan keaktifan beliau dalam aktiviti dialog antara agama menjadikan namanya terkenal pada peringkat antarabangsa. Cadangan penyelesaian bagi isu berkaitan Dr. Zakir Naik ialah kerajaan perlulah menilai permasalahan ini secara adil. Tidak wajar sekiranya kerajaan ingin mengusir Dr. Zakir hanya kerana satu salah faham melibatkan dirinya. Sekiranya benar Dr. Zakir Naik didapati bersalah, tidak perlulah sehingga mengusir seorang insan yang hanya berniat untuk menyebarkan agama Islam dari negara Islam itu sendiri. Tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan adalah seperti menghadkan tajuk ceramah yang dibenarkan terhadap Dr. Zakir. Dr. Zakir Naik juga telah membuat permohonan maaf secara rasmi dan perkara ini haruslah dipertimbangkan sebaiknya dalam menyelesaikan isu ini secara baik. Selain itu, masyarakat juga berperanan penting. Masyarakat yang ingin bersuara dan memberi kritikan terhadap isu ini perlulah mempunyai pengetahuan yang lengkap sebelum menuduh seseorang. Perkara yang mereka boleh lakukan ialah seperti melihat rakaman penuh mengenai ceramah beliau sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan. Kita sebagai rakyat yang berilmu dan mampu untuk berfikiran rasional, tidak semudah itu untuk melemparkan tuduhan kepada seseorang. Sebaliknya, kita haruslah menyelidik terlebih dahulu.